Nina, nanti rujuk balik. Kita nak terus kepada apresiasi seni visual untuk karya seni catatan yang dihasilkan. Semalam Alia dengan Anis ada draft nama-nama yang nak volunteer dulu kan. Volunteer dulu, ada kata start ketua dulu, start penolong dulu. Ikutlah macam mana pun. Ikutlah macam mana pun. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi dulu sedikit rujukanlah untuk awak tengok cara kita buat apresiasi ni visual. Okey, apa item yang kena ada? Apa kriteria yang dinilai? Okey. Sebab yang ni cikgu nak bagi TP ni TP yang tinggi lah kalau boleh kan. Siapa lepas InsyaAllah lah TP kita, cikgu bagi TP yang terbaik lah untuk you all. So cikgu akan present sekejap video apresiasi daripada cikgu sendiri untuk rujukan asas untuk rujukan asas apa aspek-aspek yang boleh awak share dan huraikan semasa apresiasi seni catatan awak. Alright, cikgu present sekejap. Anwar baru masuk. Anwar bukan ke nak pergi appointment? Nanti respon Anwar. Okey, cikgu akan present cikgu punya screen. Dia tengok video sekejap dalam 5 minit saja. Apresiasi seni visual KSSM tingkatan 5. Untuk TP berapa ni? TP paling tinggi 6, tak ada 7, tak ada 8. Karya ini mengetengahkan imej penuh sebagai hal benda utama yang tampil secara dominan pada komposisi ataupun titik pusat pertengahan karya sekaligus mengimbangi bahagian kiri dan bahagian kanan keseluruhan karya. Penggunaan jenis garisan halus jelas ditonjolkan dalam karya ini, iaitu garisan yang membentuk rupa imej di mana ianya tampil di penghujung ton warna bagi setiap cantuman ataupun pertindihan satah rupa imej hal benda utama. Terdapat dua jenis rupa telah dikenal pasti dalam karya ini, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Awak take note bahasa seni visual yang cikgu huraikan. Di bahagian kanan latar karya, manakala sfera dan prisma terdapat pada silangan ataupun pertindihan rupa hal benda pada bahagian kepala dan badan penyu. Bentuk yang paling ketara juga boleh dilihat pada bahagian separuh bulatan tersebut di mana ia terhasil kesan daripada aplikasi peralihan ton warna putih di karya. Jalinan tampak pula terdapat pada keseluruhan imej hal benda dan latar belakang karya yang terhasil akibat sapuan berus yang kasar dan penggunaan bancuhan warna yang sedikit kering. Menilai dari aspek karya catatan dua dimensi, elemen ruang dapat dilihat secara ilusi melibatkan ruang rata yang terhasil apabila imej itu diolah ataupun dilukis pada satah yang sama dan saling bertindih ataupun bersilang. Penggunaan warna primer iaitu biru diaplikasikan secara dominan pada keseluruhan karya, di mana ton warna yang mempunyai nilai pancaran warna dari gelap ke terang melalui campuran warna putih ataupun warna hitam kepada gabungan warna biru. Prinsip harmoni yang merupakan tindak balas tampak dalam karya ini telah menyepadukan elemen-elemen seni dengan jelas, melibatkan pengulangan motif yang sama, teknik warna yang konsisten, serta susunan rupa dan bentuk yang seimbang dan menghala pada satu arah. Prinsip kontras tampil secara minimum dalam karya melibatkan perbezaan warna iaitu warna biru, kuning, hijau yang terdapat pada beberapa bahagian karya. Prinsip penegasan pada imej sahaja pada karya iaitu imej hal benda penyu. Ini kerana bahagian imej penyu telah menjadi penegasan pada olahan keadaan di sekelilingnya. Kewujudan prinsip penegasan dalam karya ini menjadikan karya lebih berfokus dari aspek mesej yang hendak dibawa, menarik perhatian dan mengelakkan kebosanan. Elemen kepelbagaian juga adalah minimum dan hanya boleh dilihat pada kombinasi warna, rupa serta bentuk. Terdapat juga kepelbagaian garisan jika dilihat pada gubahan keseluruhan karya. Imbangan tidak simetri jelas dalam karya ini di mana mereka letak ataupun komposisi pada bahagian kiri dan kanan karya lihat tidak sama tetapi mempunyai pemberatan yang sepadan. Prinsip kesatuan dalam karya ini pula dibuktikan dengan aplikasi jalinan yang sama, susunan reka letak yang sama, motif serta corak latar secara ulangan yang sama, serta tajuk dan mesej yang sama pada keseluruhan karya. Irama dan pergerakan merupakan prinsip yang tampil pada kadar yang kurang memberi impak dalam karya, di mana ia dapat dikenal pasti hasil olahan garisan melengkung yang berulang pada pertindihan imej serta motif latar belakang karya. Menghurai kehidupan laut yang membawa mesej berkaitan ancaman ataupun keputusan terhadap hidupan penyu di perairan Malaysia, dan tujuan mesej ini dibawa adalah untuk memberi kesedaran kepada manusia untuk menghargai dan memelihara khazanah hidupan laut. Motif dan idea karya ini menjurus kepada hal benda yang diaplikasikan berdasarkan buah fikiran yang tercetus hasil rangsangan melalui pemerhatian dan kesedaran terhadap isu keputusan penyu di perairan Malaysia. Konsep pula ialah idea yang terbentuk hasil daripada gabungan pelbagai nilai yang dihayati daripada alam sekeliling sepanjang proses penghasilan karya ini. Karya ini mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk dihasilkan menggunakan warna minyak di atas kanvas pada ukuran saiz 40 cm, darab 50 cm dengan mengetengahkan gaya abstrak geometri mengikut aliran kubisme. Sekian saja apresiasi seni visual terhadap karya seni catatan secara asas. Terima kasih. Okey, itu adalah cara kita membuat apresiasi seni visual, tak kira lah seni catatan ke, seni arca ke, cetakan ke, craft ke, itu aspek-aspek ataupun elemen bahasa seni visual yang kita kena huraikan. Ada masuk sikit pemikiran seni visual dari segi
tema dia apa, tajuk dia apa, message dia apa, motif yang dibawa dalam karya, konsep yang dibawa dalam karya. Okay. So semalam volunteer, siapa yang nak present semalam tu? Anis Saya. Bukan Anis dulu ke? Ha? Saya nak present dulu sebab saya ada appointment kejap lagi. Oh okay. So nak tukar dengan Anis? Cikgu buat slide untuk saya kan? Okay, kejap. Cikgu kena buka Padlet. Alright. Kejap Saya minta maaf dekat Puan Nur Aziza dengan Cik Megat sebab tak dapat buka kamera. Itulah hari ingat baru nak tengok manakah wajah anak boleh. Tapi tak apa. Kamera tak sampai lagi. Kamera tak sampai lagi, order dah. Okay, cikgu present sekali untuk Anwar, dia tak boleh sharing. Ni okey lah bila awak dah hantar dekat Padlet, okey lah yang tak hantar ni. Boleh nampak tak? Oh, ni baru hantar ni. Putri baru hantar ya? Anwar. Okey Anwar. Cikgu buka yang ni lah, yang ni nampak apa warna dia sharp sikit lah Anwar. Yang gambar sebelum gambar murid bersama karya ni lah. Cikgu buka yang ni Alright. Okey, dipersilakan Anwar untuk membuat apresiasi seni visual bagi karya yang dihasilkan. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Anwar Shah. Saya akan bentangkan hasil seni catatan aliran kubisma yang saya pilih sendiri. Garisan selari dan garisan beralun. Garisan yang diolah di dalam lukisan tersebut dapat menciptakan bentuk yang ingin disampaikan melalui lukisan tersebut serta menimbulkan rupa di dalam lukisan ini. Selain itu, terdapat unsur seni yang lain di dalam karya ini iaitu rupa. Rupa merupakan hasil daripada pertemuan hujung garisan dan sebelumnya terdapat dua sahaja rupa di dalam lukisan ini iaitu rupa geometri. Saya menggunakan pembaris untuk menghasilkan rupa geometri tersebut. Seterusnya, warna yang menarik dapat menjadikan lukisan ini kelihatan cantik dan dapat menarik perhatian. Di samping itu, rupa geometri dan warna dapat membuktikan keharmonian dalam karya tersebut yang melibatkan warna yang terang iaitu warna yang panas dan pengulangan warna. Di samping itu, dari segi kelemahan juga, bagi saya melukis badan kuda tersebut merupakan kelemahan saya serta mewarnanya kerana melibatkan warna campuran. Selain itu, dari segi kekuatan, warna yang terang dapat menegaskan lukisan tersebut dari pandangan yang jauh. Pilihan warna tersebut dapat menarik perhatian. Korang semua kalau boleh nampak contoh warna kuning kerana warna kuning tersebut merupakan warna panas. Serta imej yang besar dan jelas dan pergabungan warna serta rupa geometri. Akhir sekali dari segi pengalaman, semasa saya mendapat tugasan ini dari guru, mula-mula saya susah walaupun tekap kerana dah tekap tapi rupanya berbeza sendiri dengan gambar asli. Next saya mengambil masa selama sehari untuk melukis dan mengambil masa 30 minit kerana saya tekap. Selepas itu saya sakit pinggang yang teramat. Akan tetapi saya geram dengan hasil lukisan saya dan saya rasa happy lah juga dapat menghasilkan karya ini. Sekian, terima kasih. Anwar. Okey, terima kasih Anwar. Cikgu stop sharing. Saya nak tanya soalan boleh? Saya dah stop sharing kan? Betul tak? Boleh. Okey, ada sesiapa yang nak tanya soalan dekat sini? Okey, sebelum tu dekat sini cikgu ada borang skor. Kalau awak nampak, sini ada borang skor. Kalau tak clear, cikgu bagi tahu kat sini. Sini ada setiap elemen bahasa seni visual yang cikgu akan tik dan tandakan apa yang awak bagi tahu secara asas. Okey, jadi cikgu akan tandalah untuk borang untuk Anwar dia cakap tadi cikgu tik lah yang mana disebut, yang mana dia tak sebut untuk cikgu nak nilai balik layakkah awak dapat TP6 dengan cara awak buat apresiasi ni. Okey, dengan cara awak menghuraikan ni. Okey. Ya, saya cikgu buka pada soalan dulu. Saya telah berjaya menyiapkan tapi cikgu rasa macam belum buat kemasan. Okey, cikgu rasa macam belum buat kemasan. Okey. Ini sebab mungkin maybe Rashid nak hantar. Ada apa-apa soalan? Sebelum cikgu komen. Saya ada soalan ke Anwar. Anwar, kenapa kau pilih kuda? Kenapa kuda cakap kau pilih?
Cuba Ah. terangkan sikit je. Sebab kuda ni dia ada sifat kelajuan. Dia lari laju. Macam saya kan lari laju. Oh, so kau nak melambangkan Atlet. kuda tu kau lah. Atlet cikgu, atlet. Kalau kucing saya tak suka. Kucing tak suka sebab apa? Sebab ada orang lain buat kucing? Tak, sebab Dia saya benci memang kucing tak lah cikgu. suka. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada? Tak ada? Tak ada soalan dah Okey Anwar. Pertama sekali tahniah, diapresiasi ni. Boleh buat penambahbaikan lagi. Ada elemen-elemen yang awak tak huraikan. Okey, antaranya jalinan, bentuk. Awak sebut bentuk tapi sebenarnya yang awak huraikan tu adalah rupa. Yang awak huraikan tu adalah rupa tapi awak sebut sebagai bentuk. Okey. Ada dari segi warna awak huraikan secara harmoni tapi yang awak sebut adalah penggunaan warna kontra. Ada kesalahan dekat situ. Tu maknanya awak tak faham betul. Ini kalau boleh on camera ni mesti ada skrip kat tangan ni. Tak. Saya dekat luar rumah ni. Saya ada skrip dekat tangan. Okey, dari segi penegasan tak dihuraikan ke pelbagai imbangan kesatuan, irama dan pergerakan. Banyak lagi elemen lain yang terkandung di situ tetapi tidak dinyatakan dengan jelas. Okey, tidak dinyatakan dengan jelas. Okey, suka cikgu nak sharing dekat sini. Bila awak membuat apresiasi, kita tidak nilai, kena justify kenapa karya ini kelihatan tegas di bahagian mana, sebab apa, sebab elemen apa yang memberi prinsip penegasan kat situ. Itu kena jelaskan dengan detail. Okey. Dari segi konsep tidak dibawa, aliran dinyatakan, aliran kubisme. Teknik tekap, asas dia tekap. Okey. Untuk cadangan penambahbaikan karya, cikgu yakin karya ni belum dibuat kemasan sebab kalau cikgu tengok pertindihan rupa dengan rupa tu sama ada pada badan ataupun background, line dia tu tak smooth pun. Maknanya awak tak buat kemasan pun di hujung-hujung. Dan terdapat juga warna-warna yang bertampuk. Warna kuning ada tone warna lain, dekat bahagian ni ada tone warna lain sikit bertampuk. Macam mana cara nak flatkan warna kuning tu? Sama ada awak bancuh kuning baru, layerkan atas dia ataupun ambil air dan buat penambahbaikan semasa. Okey. Dari segi kemasan, awak boleh guna berus yang lebih kecil untuk sambungkan balik antara rupa dengan rupa. Sambungkan balik antara rupa-rupa dengan rupa sebab awak warna tak kemas. Warna kuning kat rupa ni, warna orange dekat rupa ni tapi ada satu lompong-lompong putih kat situ tak rapat. Okey, sama ada awak nak linekan ataupun awak nak baiki balik colour tu bagi rapat. Okey, itu saja dulu untuk penambahbaikan karya. Untuk apresiasi banyak elemen lagi yang ketinggalan. Nanti Anwar tengok balik apa yang cikgu senaraikan yang tidak disebut tu. Okey, huraian yang tidak disebut tu bagi elemen yang dinyatakan. Alright. Anwar you pergi appointment pukul apa? Satu sekarang. Sekarang? Ni nak keluar dah ke apa? Saya nak keluar dah. Okey, kalau nak keluar dah, awak buka dekat Telegram tu. Tidak dah. Isi penakar dia dalam borang tu dulu. Dekat sini pun ada. Cikgu Adila dan Puan Aziza dan Cik Megat. Saya minta diri dulu ya. Dia nak pergi buat braces gigi. Okey, Anadwa. So next akan jadi siapa balik ni? Siapa balik? Anis. Okey, Anis. Saya. Alright, dipersilakan Nur Anis Farhana untuk membuat apresiasi bagi karya yang dihasilkan. Okay. Silakan Anis. Cikgu. Sekejap saya tukar gambar. Okay. Sekejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anis Farhana binti Mahmud Rahman. Hari ini saya akan menceritakan atau menerangkan tentang karya saya. Gambar sumber ilham yang saya pilih ialah burung kakak tua ni. Kerana saya sangat tertarik dan sangat menarik lah saya tengok karya yang dilukis oleh Steven Stupman. Macam tu lah. Eja macam mana tu nama dia? Eja macam mana tu? Saya tak erti bahasa Inggeris cikgu. Saya minta maaf dulu awal cikgu. Steven? Jadi saya cakap cikgu. Steven apa? Macam mana eja dia? Kejap. Steven. Ya. S-C-H-U-M-A-N. Alright. Okay. Macam nak cikgu pronounce? Shuman kan? Shuman. Shuman. Saya minta maaf dulu. Kenapa saya cakap menarik sangat karya ni? Sebab korang tengok tone yang ada kat sini ada tone glazing. Lepas tu ada warna yang harmoni sangat. Kalau korang tak tahu tone glazing tu apa, tengok background saya ni, nampak tu? Ada tone tu lah tone glazing sebenarnya. Okay? Kalau warna harmoni pula, ada warna merah, kuning, orange sikit nampak? Kan ada banyak kat situ kan? So sebab tu saya panggil dia warna harmoni ataupun harmoni panas. Something like that lah. Okay?
Kalau korang perasan juga, kat karya saya ni ada 2 ekor burung yang saling memandang antara satu sama lain. Betul tak? Betul. Kelemahan karya ini, sekejap cikgu saya nervous tapi saya minta maaf dulu awal-awal sebab saya nervous. So dia macam laju. Okay. Terus kelemahan dah. Saya tahu, saya Elemen buat tak cukup kelemahan lagi dia. kelemahan dah. Apa? Elemen tak cukup lagi kelemahan terus. Okay. Sebab elemen tu saya tak sempat buat, jadi saya buat apa yang saya buat je, cikgu. Cikgu, Okay. kawan-kawan saya gelak lah cikgu. Tak apa. Nampak. Mungkin diorang terhibur dengan Perkongsian gila. perkongsian saya. Kelemahan, okay? Kelemahan karya saya ni kalau korang tengok kat belakang ni, kelemahan dia adalah dari segi masa sebab saya ni tak reti lukis dan saya tak pernah reti langsung guna cat air. Jadi bila tiba-tiba ada kerja khusus yang melibatkan semua ni, saya jadi macam keliru dan agak mengambil masa saya lah untuk siapkan sebab saya tak reti. Jadi lepas saya tak reti tu lah kan. Kenapa saya bentang macam ni cikgu? Sekejap. Saya semalam saya okey cikgu. Saya nervous lah cikgu. Sekejap. Dari segi kontra wujud dekat bahagian mana? Warna biru ni nampak? Warna dia, warna yang dekat harmoni tu. So dia macam kontra kan, kalau digabungkan dengan warna biru, semua tu dia jadi warna kontra. Boleh terima tak cikgu? Warna biru dekat situ kontra dengan warna apa? Warna biru kat situ dia berkontra dengan apa? Putih dengan merah. Kontra dengan warna apa? Saya tak tahu macam nak terangkan cikgu. Tak apalah, saya sambung balik boleh tak? Okey, teruskan. Jadi disebabkan saya tak reti lukis dan saya tak reti guna warna air, jadi apa yang ni gambar dan karya yang saya inginkan tu tidak memuaskan bagi saya. Saya tidak puas pun dengan gambar yang saya lukis ni. Untuk kekuatan pula, saya kurang pasti tentang kekuatan. Tapi kalau diberi pilihan lah kan, saya akan pilih kepala burung ni. Kenapa saya pilih kepala burung? Sebab kepala burung tu lah tempat yang paling mudah untuk saya lukis. Masa mula-mula tu saya rasa part tu senang gila nak lukis. Ni burung, nampak kan? Itu saja. Ada lagi, satu point lagi. Kalau dekat karya ni saya pilih Steven Schumann, tapi kalau dekat Pewujudan ID saya tak pilih Steven Schumann. Saya pilih Pablo Picasso. Kenapa saya pilih Pablo Picasso? Sebab Pablo Picasso ni saya sangat-sangat sukalah. Saya sangat-sangat minat dia sebab dia punya kejeniusan mencipta karya dia. Sebab bila dia cipta karya dia tu, dia bijak lah, dia pandai. Dia sangat-sangat, apa nak cakap, genius sangat. Orang yang tak pandai lukis macam saya pun, saya boleh lukis, saya boleh ciptakan satu karya yang menarik bila menggunakan aliran kubism ni. Jadi saya cukup yakin orang yang tak pandai lukis akan dapat menghasilkan satu karya yang cantik dan menarik. Itu saja perkongsian saya. Bila lukis secara kubisme maksudnya? So bila dia lukis secara kubisme tu, kita macam sebab lukis cara aliran kubisme ni, dia tak sama macam kita lukis potret. Dia tak sama macam kita lukis gambar orang, tak samalah macam kita lukis apa-apa. Sebab dia menggunakan pembaris, dia menggunakan benda-benda yang senang lah nak digunakan. Sebagai orang yang tak pandai lukis macam saya. Saya tak nak tunjuk orang lain sebab saya pun tak reti lukis. Jadi saya tunjuk diri saya je. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Anis. Ada soalan? Ada soalan untuk Anis? Kenapa pilih burung? Ada banyak haiwan, kenapa burung? Macam soalan saya tadi, tapi tak apa, saya boleh jawab balik. Kenapa saya pilih burung? Sebab burung ni dia ada banyak juga sifat dia. Macam yang Anwar cakap tadi, tapi dia kuda. Tapi saya burung. Sebab burung ni melambang, ni burung kakak tua tau. Burung kakak tua ni dia genius. Dia genius, dia bijak, dia pandai bercakap. So saya ni melambangkan burung kakak tua lah sebab saya suka bercakap. Ada karakter yang sama antara pelukis dengan karya yang dihasilkan. Karya ni dekat jugalah dengan saya sebab dia pandai suka bercakap, saya pun suka bercakap. Tapi bab genius lukis tu tak sangat lah. Memang tak lah. Jadi lagi satu, burung ni melambangkan kebebasan. Burung ni pun melambangkan kebebasan. So saya sangat sukalah sebab saya lukis. Okay? Alright. Ada lagi soalan? Ada lagi tak soalan sebelum saya akhiri? Ada lagi? Tak ada dah? Okey, saya ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Anis Farhana untuk apresiasi yang ringkas. Anwar tadi pun dah ringkas, ini pun ringkas. Tidak menyentuh elemen secara menyeluruh lah. Cikgu tengok. Kalau dari segi garisan dinyatakan, jalinan tidak dinyatakan. Rupa tidak dinyatakan. Saya boleh tambah jalinan kalau nak. Boleh. Bentuk tidak dinyatakan dan ruang. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja aspek yang dinyatakan daripada 13 bahasa seni visual yang cikgu bagi contoh. Lepas ni boleh diperbaiki
Yang cikgu maksudkan dengan kontra tadi, kontra tu basically kita tahu dia berbeza. Dia boleh hadir secara kontra jalinan, kontra garisan, kontra bentuk, kontra warna, kontra saiz. Okay? Macam-macam elemen kontra yang boleh wujud di situ. Macam dekat badan burung tu tadi, kita boleh nampak ada kontra warna panas, kontra dengan warna sejuk. Ada biru dengan merah. Biru, merah, kuning ada dekat situ. 3 warna primer yang berbeza dia punya kelompok kan. Situ dah ada kontra warna dekat situ. Dari segi tone dah ada tone di bahagian background belakang tu. Tone daripada warna coklat ke arah kuning. Sebab cuba nak tunjukkan pencahayaan sikit kat sebelah bawah tu kan. Okey, nampak ada tone warna dekat situ. Dari segi rupa, ada rupa geometri kat situ. Organik pun ada dekat situ. Itu tidak dinyatakan. Nanti Anis dinyatakan kat sini. Aspek penambahbaikan karya. Sama macam Anwar, karya ni level dia belum kemas. Kalau tanya warna memenuhi ruang, ya. Kalau tanya ini karya yang siap ke, ya. Ini karya ni ke yang kita nak masuk dalam folio hantar SPM. Karya ni tapi selepas dibuat penambahbaikan. Okey Anis selepas dibuat penambahbaikan. Kita tak akan hantar evidence yang 80% siap. Kita kena hantar 100% siap. Kalau yang ni bagi cikgu ada dalam 80-85% saja siap ni. Kemasan belum siap. Okey, kemasan belum siap. Garisan pada outline hal benda tu pun belum ada. Okey, kemasan pada ranting tu pun belum buat cikgu tengok. Okey, so spend masa selepas GM ni, spend masa untuk buat aspek kemasan dan tambah balik elemen-elemen apresiasi ni. Okay, nanti kita akan buat semakan susulan lah. Cikgu akan buat semakan susulan itu. Untuk grade semasa selepas GM ni, cikgu akan release dulu dalam Padlet tu dekat bahagian bawah grading per 10 tu. Awak tengok dulu. Kalau awak dapat 5 per 10, maknanya 5 lagi kena tambah untuk urai apresiasi tadi. Tengok balik markah dekat Padlet. Cikgu belum isi lagi. Selepas habis, cikgu spend masa tengok balik. Baru cikgu akan release dekat Padlet awak punya grade lah. Okay, thank you Anis Farhana. Rangka kerja yang menjadi tapi belum siap. Okay, menjadi tapi belum siap. Tahniah diucapkan. Boleh hasilkan. Saya minta maaf tau. Kenapa? Saya tak dapat menerangkan dengan cara saya sebab saya nervous cikgu. Saya dah buat dengan baik lah tapi saya nervous. Tak apa, ini bukan karya yang tadi kata tak cantik apa semua tu kan, saya tak pandai melukis. Orang tak pandai melukis, dia tak hantar karya yang ada bentuk ni. Yang ada subjek matter yang jadi, yang boleh nampak burung. Dia tak. Dengar tak Nis? Ni orang yang ada bakat ni. Kalau saya kenapa baikkan saja kena buat. Okay, next adalah nombor 3 siapa? Nadine. Seterusnya Nadine. Ya. Nadine hantar video dekat cikgu Okay, Nadine akan present secara rakaman video. Tengok line okey je, kenapa present video? Sekejap, cikgu presentkan. Ingatkan ada masalah line. Okay, kita tengok presentation daripada Nadine. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh nampak kan? Saya nak bentang dan negara korang dan saya akan terangkan satu tentang karya pilihan saja. Okey. Ini karya Badak Sumbu dari pelukis terkenal iaitu Franz March. Okey, korang mesti bertanya-tanya kenapa saya pilih Badak Sumbu? Kekuatan, megah, besar dan juga gagah. Okey, tapi malangnya Badak Sumbu telah pupus. Okey, korang boleh baca kat tepi ni. Telah pupus kira-kira tahun 2019. Okey, sebab kedua kenapa saya pilih karya Badak Sumbu daripada Franz March ini, kerana ia kelihatan menarik dan saya rasa ini satu peluang besar saya untuk hasilkan karya secantik ini. Sekarang saya akan terangkan elemen-elemen yang ada di dalam karya saya. Okey, elemen yang pertama ialah elemen garisan. Elemen garisan yang ada dalam karya saya ialah garisan selari dan juga garisan beralun. Kalau korang boleh nampak di sini ada sedikit garisan beralun dan garisan selari. Okey, yang kedua pula ialah jalinan. Okey, jalinan tampak sebab karya saya hanya cuma boleh dilihat, tak boleh disentuh. Okey, cuma di atas kertas saja. So ini jalinan tampak ya. Okey, seterusnya elemen rupa. Kalau korang boleh nampak dekat sini, ada beberapa elemen rupa. Geometri, organik. Organik tu saya buat secara spontan di mana garisan ni tak sama. Okey, saya buat secara spontan. So ada beberapa rupa geometri dan organik. Okey, yang organik tu saya buat secara spontan lah. Garisan-garisan yang tak sama tu kan, bentuk-bentuk yang tak sama tu. Terdapat 2 elemen warna yang ada dalam karya saya iaitu elemen warna panas dan sejuk. Okey, contoh warna panas yang kita boleh nampak sekali yang terang iaitu merah, kuning dan jingga. Okey, ia memberi kesan merangsangkan penglihatan dan terang seperti matahari. Contoh warna sejuk pula ialah biru. Biru memberi kesan redup dan tenang ataupun damai. Okey, seterusnya elemen ruang. Kalau korang boleh nampak, ini ialah ruang fizikal dan nyata. Apa itu ruang fizikal dan nyata? Ruang fizikal dan nyata itu ialah ruang yang terbuka seperti padang ataupun pantai. Okey, dekat sini badak saya berada di ruang padang yang dipenuhi dengan lalang berwarna hijau. Selain itu, okey, dekat sini banyak warna dan tone warna yang berbeza. Okey, sekarang saya nak tunjukkan
warna apa yang saya gunakan untuk menghasilkan karya secantik ini. Inilah colour yang saya guna. Warna air yang saya guna watercolor dari Bancho. Okay, yang dua ni tak tahu di mana. Okay, dari Bancho. Okay, ni pensel warna yang saya beli dari Spotlight. Saya buat untuk touch up. Okay, yang lain dah jatuh. Saya buat pensel warna ni untuk touch up-kan selepas saya cat dengan watercolor. Contohnya ada warna jingga, saya akan touch up-kan. Saya akan buat garisan gelap ni menggunakan warna pensel merah. Okay, sama je, semua saya akan touch up-kan guna pensel warna. Kalau korang nampak kat sini, ni ialah bentuk UC. Okay, UC. Seterusnya elemen kontra. Kontra yang terdapat dalam lukisan saya ni ialah kontra dari segi bentuk dan warna. Apa fungsi kontra? Okay, kontra ni fungsi dia untuk mengelakkan kebosanan dan fokuskan penglihatan kita dekat lukisan. Contoh, korang tengok lukisan saya, korang akan fokus dekat mana? Dekat warna kan, sebab dia besar. Badan ni ada macam-macam bentuk. So itu fokuskan kelihatan korang lah. Itu kontra saya dari segi bentuk dan warna. Lain dari kontra, elemen penegasan juga ada dalam lukisan saya. Okay, penegasan ni sama je macam kontra dari segi warna. Okay, kontra pula. Penegasan ni wujud ketika suatu unsur tu menonjol. Contohnya saya colour gelap, so warna gelap dekat bawah kaki badan ni supaya nampak dia menonjol. So nampak macam bayang-bayang. Okay, itu penegasan dari karya saya lah. Elemen seterusnya ialah elemen kepelbagaian. Elemen kepelbagaian ni sama je macam kontra tadi, okey. Kepelbagaian dari segi warna. Sebab dekat sini macam-macam warna ada. Okey, macam-macam tone warna ada, okey. Itu yang memberi kesan daya tarikan pada sesuatu gubahan. Dekat sini imbangan tidak simetri. Okey. Di mana di dua bahagian tidak sama, tapi dia ada ciri yang menyebabkan saya punya karya ni nampak seimbang. Elemen yang terakhir terdapat dalam karya saya ialah elemen kesatuan warna. Okay, ini menyebabkan kita punya kesatuan ni dia banyak gabungan, so dia menyebabkan dan menghasilkan karya yang cantik. Okay, itu sahaja elemen-elemen yang ada dalam karya saya. Sekarang ni saya nak ceritakan sikit tentang kekuatan dan kelemahan dalam karya saya. Okay, kekuatan yang pertama ada dalam karya saya ialah dari segi warna lah. Kena pandai pilih warna sebab walaupun warna dia ulang-ulang, warna dia yang sama je, tapi kita kena pandai campur warna dan kena pandai pilih tone, kena pandai warnakan tone. Nampak tak? Korang nampak tak? Kan? Okay, macam tone belakang ni memang kena teliti lah, dia tak senang pun, dia susah lah. Sebab saya first time buat. Nampak? Okay, itu kekuatan. Kekuatan yang kedua ialah dari segi bentuk, sebab bentuk dalam ni saya kena buat je, yelah tak tahu pula jadi kan. So kelemahan, apa kelemahan yang ada dalam karya saya? Okay, kelemahannya ialah dari nak lakar dia lah, nak buat lakaran, nak buat bentuk, guna pensel tu kelemahan saya dapat hasilkannya dengan cantik. Saya menghasilkan karya ni ambil masa dalam 3 hari, dari pukul 9 malam hingga 12 pagi, 9 malam hingga 3 pagi, okay? Dalam 3 hari jugalah. Apa pengalaman saya menghasilkan karya secantik ni? Saya setuju, walaupun tak seperti dalam gambar, tak perfect macam dalam gambar, tapi saya bangga sebab saya dapat siapkan hasil macam ni. Okay, berlapis lagi. Lagi sikit je saya nak terangkan tentang kubisme. Apa itu kubisme? Kubisme ialah aliran paling inovatif, kreatif dan berpengaruh besar terhadap perkembangan aliran seni rupa pada era abad 20-an. Okay, itu saja. Bye. Alright, terima kasih Nadine. Ada apa-apa soalan untuk Nadine? Sebelum cikgu terus kepada komen. Saya ada. Ya. Kenapa dia pilih tu badak? Kenapa pilih badak? Okay. Tadi saya dah terangkan kenapa saya pilih badak. Okay. Sebab saya rasa badak ni satu haiwan yang besar. Angkat sikit Nadine, angkat tengok. Okay, kalau korang boleh tengok kan, badak ni besar dan tak tahu nak cakap macam mana. Dia besar, lepas tu dia menarik. Lepas tu tapi sayang kan dia dah pupus. So saya pilih badak ni sebabkan dia besar dan dia nampak gagah, dia nampak kuat. So saya pilih dia sebagai karya saya. Cakaplah sebab dia seperti kawan-kawan saya. Aku tak cakap macam tu. Ada lagi soalan? Ada lagi ke soalan? Tak ada? Fatin Tak ada? ada. Tak ada. Okey. Tahniah Nadine. Menghasilkan karya dalam tempoh berapa? 3 hari. Buat sampai pagi katanya. Karya tu kalau dari keseluruhan cikgu nampak dia dah buat kemasan. Nadine dah buat kemasan Dah, saya dah buat garisan dia tepi-tepi tu. Nadine dah masuk buat kemasan, dah ada tone warna, dah ada, siap ada bayang lagi. Siap ada tekstur lagi dekat bawah badak tu, dekat bahagian bawah dekat tanah tu Okey, tanda diucapkan. So dari segi aspek penghuraian apresiasi seni visual, ada satu saja yang tidak disebut. Okey, daripada 13 elemen yang disenaraikan, ada satu saja yang tidak disebut dan tak ada, iaitu irama dan pergerakan. Okey. Yang lain tu disebut, means cara sebut tu macam
macam ikut flow buku lah. Dia macam buat sambil tengok buku lah. Okay, buat sambil tengok buku. Cikgu, saya tak tengok buku pun. Ruang fizikal nyata disebut, warna ada. Okay, untuk penegasan dengan kepelbagaian, cikgu nak tambah sikit yang Nadine sebut tadi. Kontra, penegasan, kepelbagaian. Kontra, dia akan berlaku, akan tampil prinsip kontra bila ada elemen ataupun unsur yang lebih daripada satu. Kalau saya duduk sorang-sorang di ruang yang kosong, saya tidak berkontra dengan mana-mana. Okay? Tapi kalau saya duduk di dalam kelas, saya perempuan duduk di dalam kelas, ada Anwar kat dalam kelas. Saya berkontra dengan Anwar. Kenapa? Sebab saya jantina perempuan, Anwar jantina lelaki. Okay? Ada perbezaan dekat situ. Okay? Dia wujud percanggahan. Macam mana dia nak berlaku penegasan apabila ada banyak elemen dalam satu situasi. Dia ada penegasan ni dia up sikit daripada kontra je. Okay? Tetap juga elemen yang berbeza. Contoh cikgu bagi. Kita pergi sekolah. 5 pelajar lelaki pakai baju warna hijau. 5 pelajar perempuan pakai baju warna jingga. Itu kontra ke tidak? Dalam satu kelas? Kontra. Kontra kan? 5 perempuan pakai baju hijau, 5 lelaki pakai baju warna jingga. Tetapi ada satu saja murid yang memakai baju warna putih. Jadi bila cikgu masuk dalam kelas tu, cikgu tengok murid yang pakai baju warna putih dulu. Sebab mata cikgu tertarik kat dia walaupun dia tunggal satu. Walaupun yang lain 5 orang. Yang jingga 5 orang, yang hijau 5 orang. Tapi bila cikgu masuk dalam kelas, cikgu tengok dia dulu sebab dia pakai baju putih. Dia adalah simbol penegasan dekat situ. Dia adalah simbol penegasan. Orang ketiga. Tarik fokus mata kita. Kita tumpu dekat dia dulu. Dekat parking sekolah. Ada kereta cikgu. Ada motor. Tapi dekat tengah-tengah parking tu ada satu skateboard. Kita tengok skateboard walaupun dia kecil. Tapi sebab penjenisan dia tu lain dan dia tarik mata kita walaupun saiz dia kecil. Itu penegasan. Kalau kontra tu perbezaan. Okay. Kepelbagaian tadi cikgu tambah sikit, Nadine kata kepelbagaian warna panas. Kepelbagaian ada juga warna campuran warna kelompok warna harmoni. Bukan panas saja. Banyak unsur kepelbagaian. Ditampil banyak unsur dalam satu karya. Okey, dari segi tema tajuk dinyatakan, mesej, keputusan, motif ada, konsep ada, kekuatan. Betul lah, Nadine sebut kekuatan tu kita menghuraikan dari aspek kekuatan karya, bukan kekuatan kita. Kelemahan karya. Ada tone warna. Dia memang nampak jelas kat situ sebab dia nampak bercahaya. Badak semua tu nampak bercahaya. Akibat tone color. Cantik. Apa dia? Saya punya kekuatan tu betul ke isi saya? Betul. Betul lah sebab ada tone warna. Okay? Tone warna ni antara kekuatan karya tu lah bila dibuat. Mungkin bila Nadine buat, tone warna itu jelas, nampak impactful pada karya. Aliran Cubisme. Nama pengkarya tu Franz Marc Nadine. Franz Marc. Okay, sorry, Franz Marc. Franz Marc, okay. So tanya Nadine, cadangan penambahbaikan ini dah macam 95 siap. Kecuali kalau background tu memang plain lah. Kalau background tu memang pada karya asal ada background lain. Ada background lain ke memang plain macam tu background dia? Kosong. Kosong. Background dia ada sebelah bawah saja. Sebelah atas tu memang kosong lah. Okay. So karya ni dah tak masuk sekolah lagi, Nadine dah buat kemasan dulu. Alright, nanti grade cikgu akan release di Padlet lah. Okay, so tanya diucapkan. Seterusnya cikgu tak ingat nak beri 5 ataupun 6. Sempat lagi seorang dua. Volunteer siapa tadi? Alia Natasha. Okay, cikgu persilakan Alia Natasha. Alia tak ada hantar video apa-apa kan? Ada baru hantar tadi ke tak ada kan? Tak. Okay, dipersilakan Alia Natasha. Hai dan Assalamualaikum. Yang lain boleh, sorry Alia, yang lain yang dengar kalau tak faham tanya Alia. Alia saja yang faham karya dia. Okay, minta dia explain dengan lebih dalam. Alright, teruskan Alia. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Natasha binti Mahmudur Rahman. Hari ini saya ingin menerangkan tentang karya yang saya hasilkan. Untuk aspek 2 olahan idea ini, saya memilih karya yang ada persamaan hal benda dalam aspek 1, pewujudan idea yang kita buat minggu lepas. Korang pun tahu saya punya kajian ada relate dengan kucing kan? So saya Google cari karya yang ada imej kucing supaya sama dengan pengkajian saya. Jadi saya tertarik dengan karya yang dihasilkan oleh Steven Schumann iaitu saya memilih karya ini kerana ia mengingatkan saya tentang 8 ekor kucing yang sentiasa menunggu. Angkat Alia. Tak nampak. Okey. 8 ekor kucing yang sentiasa menunggu kepulangan saya sewaktu saya berada di sekolah. Jadi apa yang saya nak jelaskan, kucing ni sebenarnya binatang yang ada nilai sentimental lah pada diri saya. Di dalam karya ini terdapat beberapa elemen penting seperti garisan, rupa, bentuk, warna dan jalinan.
Garisan yang terdapat pada karya ini ialah garisan tebal dan garisan nipis. Kalau korang boleh tengok kat sini, ada tebal, ada nipis kan, nampak kan? Sekejap. Untuk pengetahuan semua, jalinan yang terdapat pada karya ini ialah jalinan tampak. Dia boleh dilihat tapi tak boleh rasa. Tetapi, tak boleh rasa lah. Apa yang menarik tentang karya ini, ialah karya ini mengandungi dua kombinasi warna, iaitu warna panas dan warna sejuk. Kalau korang tengok dekat sini, ada warna biru, kuning, merah. Nampak kan? Tapi bila tengok overall, kita akan nampak warna panas, kuning, jingga, merah ni merupakan warna dominan karya ini. Dia mempunyai kesan warna yang sangat menarik. Perhatian. Sekejap. Pengalaman saya melukis karya ini sangat mencabarlah sebab sebelum ni lukis kat kertas A4 je. Sekarang kena lukis dekat A3. Dari lukisan kecil bertukar menjadi besar tu susahlah, bercabar jugalah. Kelemahan saya ialah saya mengambil banyak masa untuk siapkan. Lagi-lagi orang yang tak pandai melukis macam saya ni, walaupun dah cuba try banyak kali lukis, yang ni pun still rasa susah bila nak start draw. Bila dah mula tu okey lah. Kalau kita tengok dekat karya ni, belum fully siap sebab saya belum buat finishing, tak buat elok lagi. Dia punya outline semua. Yang tu saya nak minta cikgu ajar nanti bila buka sekolah sebab saya takut nanti kalau saya sambung buat nanti makin teruk pula, murung nanti kena buat balik. Kelah susah kan. Angkat jap. Boleh sambung ke? Tapi warna tu dah keseluruhan warna kan Lia? Tapi dalam ni belum lagi lah. Cuma dalam tu ada lagi corak-corak dia. Okey. Okey. Teruskan. Dan kelebihan karya ni, ia boleh melepaskan rindu dekat seseorang yang jauh di mata. Faham tak? Macam walaupun dia jauh, bila kita tengok karya ni kita rasa dekat je. Faham tak? Macam tu lah. Sebab apa rasa dekat lah? Sebab apa kita rasa dekat? Rasa macam kucing tu dekat kita lah. Sebab walaupun kucing tu jauh, tengok ni sekurang-kurangnya dekat rumah ni adalah kucing. Even gambar. Macam tu. Proses yang diperlukan untuk melukis karya ini ialah yang pertama melakar, yang kedua membuat outline menggunakan pensel warna hitam. Seterusnya mewarna bahagian yang dilakar menggunakan watercolor alpha. Alpha kan? Bukan alpha. Sangkut cikgu ini tak jenis dengar. Memang cikgu pesan tak boleh lukis lama-lama. Tapi saya ni jenis lukis tak boleh kalau lukis tak siap. Kena lukis siap dulu baru boleh warna. Kalau tak nanti memang lagi teruk lah jadi dia. So itu saja perkongsian yang saya dapat kongsi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Alia. Ada apa-apa soalan untuk Alia? Kan Alia kata tadi yang kucing ni boleh lepaskan rindu. Selain gambar, maksudnya tak faham macam mana benda tu boleh lepaskan rindu. Cuba terangkan dengan secara diri sendiri, bukannya ayat buku. Ayat sendiri. Dari segi kurang jelas Mas Anis. Sebab walaupun gambar kucing ni tak sama pun macam kucing real. Sebab ni kan kucing yang dekat Google kan. Tapi saya kena fikir ayat. Dia random sangat sebab bila kita tengok gambar ni kan kita rasa kucing kita kat rumah. Kan kita nampak ada kucing. Ini sebab dia ada kucing. Orang yang ada kucing ni faham lah. Tak faham. Ni kan dia ada feel yang mengatakan aku rindu kucing aku kat rumah. Nampak kucing ni, aku ingat yang kat rumah aku ada kucing. Macam tu je lah. Tak faham. Ada sentimental value lah, betul lah, ada sentimental value. Okay. Ada apa lagi soalan? Ada lagi? Hanidian Fatin, ada soalan? Berapa lama siapkan? Kan dia kata dia kena siapkan sepenuhnya tu kan. So berapa lama agak-agak nak siapkan sepenuhnya gambar? Gambar keseluruhan tu. Tak boleh cakap sekarang lah sebab kita kan nak jumpa cikgu kat sekolah. Corona pun tak tahu bila habis, buka sekolah pun tak tahu bila. So tunggu sekolah buka nanti baru kita bincang balik pasal ni. Tak. Yelah, mana boleh bagi sekarang, tak siap lagi. Soalan saya tanya awak ni. Maksudnya bukan siap semua. Mak kau, bukan siap semua. Maksudnya macam lukis tu, nak lukis sebelum warna kan. Kan kita kena lukis semua dulu kan. Berapa lama nak siapkan tu? Berapa lama ambil masa untuk lukis? Melukis disebabkan first time buat and kita tak erti melukis sangat. So dia mengambil sehari jugalah untuk lukis, sehari warna, sehari lukis. Dan hantar kat cikgu tu pun sehari juga. So berhari-hari lah. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Alia. Okey, Alia ada uraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspek termasuk pemikiran penegasan kepelbagaian imbangan ni tidak diuraikan, kesatuan irama pergerakan tak diuraikan. Alright. Dari segi penambahbaikan karya tu belum siap. Lepas tu cikgu nampak dekat bahagian dalam awak punya kucing tu Alia, tolong angkat jap. Nampak dekat bahagian dalam kucing tu okey. Yang stripe tu, stripe kucing ke sebab macam harimau je dia? Angkat jap Alia. Angkat jap karya tu. Sekejap, saya tunjuk gambar real lagi. Mana gambar real tu? Ni.
Oh, okey. Angkat yang awak sketch tu. Buruklah sikit tapi kenalah Oh, juga. okey. Maknanya perincian belum dimasukkan lah kan? Belum. Perincian belum dimasukkan. Kemasan belum dibuat. Kemasan belum dibuat. Kemasan pada hal benda, angkat jap karya tu. Okey, kemasan pada hal benda pun cikgu nampak belum lagi kemas pada shape kucing tu, dan ada satu warna purple dekat leher kucing tu, perasan tak? Itu campuran warna yang nak dicampur ke ataupun kesalahan warna? Salah warna kot sebab sini tak ada warna. Ni warna merah ni tapi Kalau kesalahan warna, kalau kesalahan warna awak baik sebab kat situ dia macam mengganggu. tak ada kaitan Kat bahagian leher kucing tu kan. Kalau ianya kesalahan warna tiada di gambar sebenar, keluarkan balik warna ungu tu, masukkan balik warna sebenar. Macam mana nak keluarkan balik letak warna? air tu yang cikgu ajar letak air tu. Yang saya ajar letak air tu. Yes. Awak letak air, sapu dengan berus sikit, dab pakai tisu. Jangan dab air tu keluar dengan berus. Dab pakai tisu. Sebab bila dia dah kering, baru masuk warna baru. Jangan kertas tu tengah basah awak tu masuk warna. Kalau tidak nanti dia tampung. Okey? Faham? Lepas tu, cikgu tengok dekat karya Alia. Alia cuba buat tone warna. Alia cuba buat tone warna. Okey. Cuba buat tone warna, cikgu nampak. Tapi tone warna dia tu jadi kasar. Sebab apa jadi kasar? Sebab bila nak buat tone warna tu, Alia guna air sikit je. Sikit saja nak campur daripada warna coklat dengan warna putih tu, you guna warna yang agak kering. So dia nampak lagi kesan berus tu. Sebenarnya boleh pakai berus besar, letak dulu warna coklat and then tarik saja ke bawah guna air. Tarik saja ke bawah guna air. So warna tu dia akan merebak sendiri. Kalau kita pakai air sikit, dia akan tinggalkan kesan berus kat situ. Okey? Boleh? Boleh, faham. Thank you. Itu penambahbaikan karya. Tahniah dan syabas diucapkan. Menjadi, karya tu menjadi, aspek kemasan saja belum siap. Okey, aspek kemasan saja belum siap. So dah lepas berapa tadi? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu rasa tak cukup untuk nak teruskan lagi seorang. Cikgu rasa tak cukup untuk nak teruskan lagi seorang. Sebab kejap lagi awak ada sambung dengan Jemaah Nazir selepas ni. Untuk yang cikgu dah komen ni, selepas habis GM nanti, awak terus buat penambahbaikan karya. Bila awak buat penambahbaikan, dengar tak? Ya. Lepas dah buat penambahbaikan tu, lepas tu kita buat penambahbaikan untuk yang kita buat presentation ni kan, yang ayat-ayat tu, perlu ke kita buat presentation balik? Tak perlu buat presentation balik, tapi awak tolong hantar evidence kat cikgu, folio. Okay, awak kena tampak belakang folio. Alright, jadi evidence tu nanti sama ada voice note ataupun video yang macam Nadine diedit apa semua video kan. Okay je, tak ada masalah, tapi konten dia tu menyeluruh. Bagi yang konten tak menyeluruh, based on grade yang cikgu akan letak dekat Padlet nanti, awak check balik elemen apa yang tidak dinyatakan, awak nyatakan dengan betul. Okay, awak nyatakan dengan betul. Voice note saja cikgu untuk verify balik betul ke tidak. Lepas tu awak letak balik dekat teks awak, baru tampal dekat folio. Okay, baru tampal dekat folio. Kita nak hantar benda yang betul. Description, apresiasi yang betul pada belakang awak punya catatan tu. Okay, boleh So yang mana yang ada present hari ni, yang sempat present hari ni, Hani ada hantar video dekat cikgu tapi tak sempat present hari ni Hani Kita present next class Hani. Manisha pun ada hantar karya kan. Untuk overall, cikgu bagi komen siap-siap untuk overall presentation untuk apresiasi, menepati ke tidak apresiasi, tidak menepati. Tidak menepati. Elemen dia tu dinyatakan tapi dinyatakan secara tidak lengkap. Elemen dinyatakan tapi tidak dinyatakan dengan penghuraian yang betul. Awak kena rujuk balik bahasa seni visual tu. Boleh Boleh Itu untuk yang dah siap. Yang belum siap, yang belum buat apresiasi, dengar komen cikgu tadi, yang mana yang lompong tu tambah siap-siap untuk next punya kelas. Okay, next punya kelas pun kita cuba buat, awak cuba ambil seorang 5 minit lah. Okay? Cikgu. Ya. Tak boleh kalau saya present balik. Boleh je. Saya kecewa lah cikgu. Boleh je. Ini bukan yang sebenarnya. Ini proses learning. Dengar sini. Inilah guna apresiasi dan kritikan seni visual. Diberi justifikasi. Kita buat penambahbaikan, kita analisis balik, kita baiki balik. Okay. Cikgu tak kisah pun nak hantar balik selepas ni presentation tu, hantarlah sebab kita belum submit lagi folio. Lambat lagi kita nak submit folio November, ongoing process. Sebab tu cikgu kata yang mana yang pewujudan idea yang belum settle tu, bila cikgu dah komen, you ada masa lagi untuk buat penambahbaikan, buat saja, tak ada masalah. Okay, buat saja. Buat penambahbaikan, bukan buat baru. Ni hantar mesej kat cikgu. Cikgu nak buat baru boleh tak? Buat baru tak perlu. Buat penambahbaikan daripada apa yang you dah analisis tadi. Okay? Okay, boleh yang mana telah tenangkan hati saya yang boleh telah baru sekarang ni. Tak payah nak koyak sangat.
Okay, yang mana yang belum hantar di Padlet, hantar di Padlet. Cikgu tengok buka balik Padlet ni ada berapa dah hantar. Okay, ini semua yang dah hantar Ni semua yang dah hantar. Kalau selepas GM ni, selepas kita kelas berikutnya, awak dah buat penambahbaikan, awak masuk gambar baru kat sini. So at least bila awak tak boleh present, cikgu boleh buka daripada Padlet. Ada dekat sini. Okay? Ni baru hantar ni, Elia. Okay, boleh untuk next turn, awak tentukan sendiri. Untuk next turn, siapa yang dah ada gambar kat sendiri, dah ada gambar kat Padlet ni, awak tentukan sendiri. Giliran awak nak bentang siapa dulu ke apa. Cikgu tak nak pilih, awak volunteer je. Alright, ni Fatih ni dah nampak kemas ni, Nis. Okay, so semua yang dah hantar sini, tentukan sendiri awak punya turn presentation. Cikgu akan bagi grading supaya awak buat penambahbaikan. Alright? Okay, cikgu rasa itu saja dulu. Itu saja dulu untuk kelas hari ini. Kita 1-3 minit, dah lebih 3 minit. Terima kasih cikgu ucapkan untuk semua yang hadir, yang menghantar karya dekat Padlet, yang nak buat penambahbaikan, yang dah ambil apa yang cikgu nyatakan ni untuk ambil tindakan selepas GM ni buat penambahbaikan, apa-apa saja awak upload saja dekat Padlet. Upload saja dekat Padlet. Kita present yang mana yang paling latest you upload. Boleh Jangan keluar lagi ya anak-anak. Ya, anak-anak. Anak-anak jangan keluar lagi. Kejap lagi awak sambung, cikgu saja keluar dulu. Kejap lagi awak sambung. Cikgu Tila sekejap ya. Sebelum Cikgu Tila keluar, kejap lagi Cikgu Tila boleh dapatkan tak penilaian PB 3P Cikgu tahun 2020? Tak ada catat dalam borang permohonan ni. Skor PB 3P. Boleh. 2020 je. Ataupun nak check sekali 2018, 19, 20. Sebab yang ada borang tu tak lengkap untuk yang 2020. Okey, Cikgu Tila kalau dah selesai boleh ni untuk kami dalam bersama-sama dengan anak. Terima kasih semua. Cikgu keluar dulu Terima kasih semua. Kita jumpa next class. Okey. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, sekali lagi kita berjumpa anak-anak semua. Macam mana rasa? Puaskah? Saya nervous. Cikgu Atilah hari ini? Saya tetap nervous. Berdebar lagi lah, berdebar lagi. Dah try dengan kelas. Sebab lama tak jumpa ke? Sebab apa? Sebab saya nervous sebab ada cikgu-cikgu ni. Sebab saya tak ada, muka saya macam macam kuda, tak ada macam kucing, tak ada macam badak sumbu. Kenapa nak takut? Nervous je. First time present. Kami ni cikgu juga. Cikgu tertarik dengan Nur Anis lah. Penampilan Nur Anis tu satu unik sikit. Betul. Ya. Yang keduanya background belakang tu. Yang ketiganya soalan akhir tu. Cikgu boleh tak saya bentang sekali lagi? Semangat tu. Semangat dia. Ada sesuatu kepuasan yang tak dapat sampai ke ya. Banyak kali tu. Saja cikgu nak tanyalah disebabkan cikgu seorang lagi ni berkenan dekat Anis ni. Saja nak tanya yang lain. Anis ni dia selalu present ataupun kelas awak tiap minggu memang buat presentation macam tadi ke? Tak adalah buat, saya lah buat setiap minggu. Cuma kalau present tu bila ada kerja yang nak buat present, dia akan present secara macam tu lah. Saya present. Saya dengan dia tu. Yelah, bermakna dia seorang je lah. Bermakna biasalah melaksanakan presentation tu. Betul? Tapi Anis tetap rasa gementar. Ya, rasa nervous. Selama ni saya present dengan cara saya sendiri. Macam apa ni? Macam present dengan kawan-kawan je. Tak ada tak rasa pun. Dengan cikgu pun saya macam anggap kawan je. Tapi hormat lah. So macam bila tiba-tiba sekali ni saya gagap. Selama ni saya tak gagap pun. Saya macam boleh dengan serius je. Tapi kali ni saya gagap. Saya berdebar. Yang penting kan walaupun awak. Yang penting walaupun awak dimaklumkan tak oleh Cikgu Atilah bahawa masa membentangkan tu mesti mengambil kira maklumat pengetahuan berkaitan dengan bahasa seni visual. Ada tak dia bagi guide? Ada. Jadi sebab kita bila nak dapat skor yang tinggi, kemudian kita nak menjelaskan tentang karya kita mesti menggunakan elemen ilmu. Bahasa item tu mesti disebut. Item tu mesti ditekankan lah. Mesti diceritakan. Bukan kita mesti kita ikut suka hati kita, tidak. Sebab ini dia bentuk penilaian dan ilmu kan. Itu sebab cikgu guru memberi penilaian taraf baik itu kepada Nadim tadi. Ya. Jadi sebab itu proses pembelajaran, bukan proses kita macam kat Balai Seni Negara kita just santai-santai tak, tapi ini proses ilmu pengetahuan dan kita akan soal jawab balik dalam peperiksaan yang sebenar nanti.
Kan? Jadi mungkin dalam kertas apa Nuriza yang akan tanya balik tentang kertas satu kan, PSB kertas satu. Bagaimana bila awak sebut tentang bahasa seni visual, penghasilan pemikiran seni visual, isi dan asas seni reka itu bila awak sebut maknanya awak tahu benda tu bagaimana. Jadi bila dalam soalan nanti mudah nak jawab kan. Contohnya tadi ada sebut rupa tu apa, bentuk macam mana, garisan macam mana, jaringan apa. kan? Macam Nadine tadi Nadine buat presentation tadi dengan video tu, kita tengok video dia penuh makna. Sebabnya bila dia sebut tentang dia kata tentang kontra, apa bagaimana kontranya. Macam itulah juga sebab isu-isu tu, item itu mesti disebut selalu supaya awak tak lupa. Dan bila awak nak mengkritik ataupun nak buat sesi apresiasi seni, perkara itu sebenarnya dah terlekat dekat minda kita dah. Maknanya tak perlu lagi dah kita nak memikir, nak cakap apa lah. Sebab cikgu tengok rata-rata anak murid cikgu Tila ni semua ni boleh menyatakan satu perkara berkaitan dengan ilmu seni itu dengan baik. Awak tahu, awak boleh cerita tanpa melihat kepada nota. Sebab Nadine tadi walaupun video ada skrip ke depan. Saya dah buat sebelum ni video. Lepas tu saya rasa nak buat balik sebab saya tak puas hati. So saya benda tu maybe memang dah baca sikit-sikit tapi baca dah tentulah sebab nak tambahkan ilmu. Mesti baca. Kita nak dapatkan ilmu dulu, tapi bila awak present tu yang bersahaja begitu kan, aku rasa ilmu tu dah serap dah ke dalam awak. Dah ada dalam diri awak. Bila kita sebut satu-satu perkataan istilah tu kita mesti faham dan tahu penggunaan dia. Kita rata-ratalah tadi cumanya berapa belas elemen yang disebutkan tadi oleh cikgu Tina. Sepatutnya kalau 13 maka 13 awak kena sebut dalam karya awak tu di mana letaknya perkara-perkara tu. Dan cikgu Tila tadi dengan jelas dah membezakan kontra dan penegasan. Dengan contoh yang diberi itu pun awak nampak jelas kan. So maknanya lepas ni kalau kita dah cakap tentang penegasan, kita tahu apa. Kan? Okey. Sekarang cikgu tak nak ajar lagi, kalau 2 jam ke besok tak habis. Okey. Cikgu berdua ni sebenarnya dengan awak ni sebenarnya sebab awak pun terima. Jadi cikgu sajalah ambil peluang sikit kan untuk bagi awak persoalan untuk mendapat kisah lah. Tapi sebenarnya cikgu berdua ni nak tanya awak semualah berkaitan dengan cikgu Atila. Cikgu Atila ni dia sebenarnya dia ada memohon untuk jawatan guru cemerlang bagi mata pelajaran PSB. Jadi awak ni merupakan guru cemerlang PSB ni memohon. Jadi awak ni adalah orang-orang ataupun anak-anak murid dia yang disayangi yang mungkin boleh membantu dalam permohonan cikgu awak. Cikgu naklah feedback kepada awak semua ni. Jangan cakap ramai-ramai cakap seorang macam tadi lah juga. So boleh nyatakan siapa? Anis dari Brian nak dulu. Saya dulu, lepas tu boleh sambung. Saya dulu. Anis, cikgu tanya ya. Anis, daripada skor 10, berapa nak bagi kepada cikgu Atila? Uish, saya jujur tau, ni bukan sebab cikgu ni. Bukan, saya jujur tau, saya nak jujur. Okey, berapa? Saya bagi 10. Bukan sebab saya nak bagi tu. Bagi sebab, kenapa bagi 10? Kenapa bagi 10? Cikgu ni dulu, dia walaupun dia ajar seni, kan? Dia ajar seni je, dia selalu bagi keyakinan kat saya tu. Saya tak tipu. Contohnya menaikkan semangat saya. Contoh kan. Macam mana dia buat? Cikgu tu buat macam mana? Saya dengan cikgu Atila, Alia semua tu kan. Adalah masuk satu macam yang apa tu inovasi tu kan. Inovasi. Kita orang masuk. Saya tak kurang yakin. Saya dengan Alia ni kurang keyakinan. Lagipun kita orang kembar cikgu. Kita orang kembar tau. Kembar betul ke? Betul. 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 Oh yelah binti apa? Cikgu tak boleh baca habis ni. Mahmud Rahman. Nur Alia Natasha, Nur Anis Farhana, satu kelas? Kembar. Oh, kembar. Dua minat seni ke? Okey, seronok cuba tengok. Okey, lagi? So bila kita orang ni kurang keyakinan, cikgu tu dia bagi macam meningkatkan keyakinan kita orang. Dia kata tak apa, walaupun kita orang tak cantik ke apa, dia tak macam walaupun kita orang tak cantik ke apa-apa ke semua, biar kita ni beauty with brain, cikgu kata. Kita beauty with brain. So saya rasa macam terharu sangat cikgu. Anis, siapa cakap awak tak cantik? Lagi kenapa? Cikgu nak puji saya cantik ke? Bukan. Saya baru tanya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agung. Dia kata Nur Anis yang 2 beradik kat kelas ni cantik. Tuanku kata jangan hilang kata-kata pula. Jangan macam tu cikgu, nanti saya hilang fokus. Okey, lagi teruskan. Lepas tu kita orang sama-sama buat kerja semua tu. Cikgu Atila sanggup tau. Dia mengadakan kelas dekat apa tu? Dekat Jalan Tar sebab tak nak kita orang bosan tau. Sebab cikgu lain ajar dalam kelas, dia ajar kelas. Cikgu tu ajar kita orang dekat tempat parking pun dia sanggup ajar tau. Cuti-cuti pun dia sanggup pergi sekolah ajar kita orang buat kelas tambahan semata-mata nak ajar kita orang. So saya rasa macam
cikgu ni berusaha sangat-sangat untuk kita orang berjaya dapat markah tinggi semua. Saya rasa terharu cikgu, tahu tak? Saya terharu. Anis, sebelum ni awak sebenarnya minat seni ke tidak? Oh, saya tak minat. Awak kenal Cikgu Atila daripada Form 1 ke? Sebab dia ajar saya sejarah. Okey. Maknanya awak tak minat, tapi dengan adanya Cikgu Atila dia menarik awak untuk mengikuti kelas dan join pertandingan, inovasi dan sebagainya. Cikgu Atila kata semua orang anggapkan seni ni macam tak ada apa-apa pun. Semua orang anggap seni ni adalah seni je, senang-senang. Sebenarnya seni ni lah yang banyak je peluang pekerjaan yang menggunakan seni ni. Betul. Banyak je yang banyak bukan minda, bukan minda, banyak sangat. Tapi tak apalah sebab cikgu tak mula-mula awak tak minat, tetapi dengan kehadiran Cikgu Atila dia dapat memotivasikan awak untuk menyertakan ni dan menyatakan bahawa seni itu sebenarnya bukan satu yang boleh dipandang mudah atau remeh. Kan? Okey. Itu pandangan Anis. Yang lain Manisha. juga Dengar Manisha cakap. Manisha bila dia mesti nak bercakap semua orang ni cepat. Manisha. Mana Manisha? Manisha tu pelajar baru tau. So dia ya, tak apa. Dia pelajar baru. Kita dapat sudut pandangan baru pelajar baru. Okey, Manisha. Ya, cikgu. Cakap pasal Cikgu Tila. Tak ada kata-kata. Saya tak tahu banyak tentang Cikgu Atila, tapi saya suka cikgu dia. Saya suka cikgu tu. Cikgu tu suka apa? Suka ajar ke? Suka apa? Suka ajar. Pakaian dia cantik ke? Awak cantik. Suka macam mana tu Manisha? Suka dia ajar awak cepat faham? Ataupun bila awak masuk dalam kelas dia ajar, awak rasa seronok, tenang sangat? Seronok? Awak minat seni ke? Minat? Cita-cita besok awak mau jadi apa? Cita-cita saya menjadi Navy kot. Navy. Oh, Navy. Tapi untuk subjek apa PSB ni awak target untuk dapat apa? Graphic designer. Graphic designer untuk SPM PSB ni untuk dapat upgrade apa grade? Okey. Ni baru 2 orang, 3 orang je yang cikgu dapat respon ni. 2 orang baru. Tadi betapa cantiknya karya awak. So apa yang awak pilih ni pada ada Aiman, ada Nazmi, ada. Terima kasih banyak. Cuba bercakap. Saya cikgu. Okey, silakan. Alia. Cikgu Atila ni, dia boleh layan anak murid dia macam kawan. Dia tak macam bagi kita stres. Ini kembarnya. Okey. Dia tak bagi kita stres macam walaupun kita tahu karya kita tu tak secantik orang lain, tapi dia puji kita. Macam bagi tahulah yang kita punya ni cantik. Bukan dia perli. Cuma dia nak bagi kita semangat lah. Walaupun dia tahu. Ataupun dia memang nampak potensi daripada dalam diri awak tu yang dia nak tongkil tu kan. Dia boleh tahulah yang kita sebenarnya boleh lukis. Cuma sekarang bukan masa ni untuk kita ataupun awak tak bagi all out lagi. Tu yang cikgu cari korek-korek. Cikgu Atila nampak yang kita ada potensi untuk berjaya macam tu lah. Kita kena belajar daripada senang kepada susah. Mula daripada bukannya daripada susah terus naik. Ya. Betul balik pula. Jadikan satu hasil tu mula daripada titik yang pertama tu. Baru boleh akhirnya. Ni dalam kelas ni semua perempuan ke tak ada lelaki? Ada Aiman ni, Aiman ada. Yang Anwar tadi je dah keluar dah kan? Orang lain tak ada lelaki dah. Zaidi. Tu Farah nak cakap udah kat tangan tu. Oh tak nampak. Okey Farah. Okey Farah. Nanti nangis pula Farah. Farah nak bagi berapa skor? Nak bagi berapa skor kat cikgu? Bagi berapa skor? Daripada 10 tu. Farah nak bagi berapa? Saya nak tutup dah 10 tu. Kalau 100 boleh. Kita bagi tahu maksudnya 10 tu bukan 10. 10. Mesti ada sebab ya. Mesti bagi justifikasi dia. Okey. Bagi nak bagi 12 ke 15 ke 20 ke tak terpulang lah. Tak kisahlah. Janji kenapa? Kenapa bagi skor macam tu? Bagi saya sebagai seorang pelajar yang kurang aktif dalam seni, macam saya tak pandai melukis apa semua, bila dalam kelas bila Cikgu Atila mengajar, saya mudah faham. Saya rasa macam dibimbing dengan sepenuhnya. Dari segi cikgu dalam kelas pun tak adalah yang serius macam tegas sangat, tak. Cikgu lebih kepada secara spontan, kelakar. Mesra. Mesra. Murid lagi dekat dengan cikgu untuk mudah faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Bagi saya. Dan saya menggigil cikgu kejap.
Ni tak sabar cakap dengan tenang. Okay. Sebab saya tak biasa bercakap dengan orang, jadi saya bila presentation pun saya akan menggigil. Sorry. Tak apa. Farah orang, kami pun orang. Jangan risau. Itu bagi saya lah. Okey. Cikgu sentiasa support kami sebagai seorang pelajar. Macam cikgu pada abang saya, abang saya pun bagi tahu Cikgu Atila ni memang baik. Dia ajar satu persatu. Dan dia tak dia ajar gopo-gopo dan nak benda tu siap dengan cepat. Tak, dia ajar satu persatu dan cara dia terangkan pun mudah faham. Dan bagi saya, Cikgu Atila ni memang cikgu seni yang seronok, yang best lah bagi saya. Okey. Itu je. Mama saya cakap ke cikgu? Mama saya cakap, sebagai seorang guru kan, kita kena jangan terlalu serius. Kalau kita terlalu serius, nanti pelajar takut, lepas tu susah nak masuk. So, tapi kalau Cikgu Atila ni, dia jenis macam, dia sama je. Macam dia mesra, sangat-sangat mesra yang boleh dijadikan kawan. Walaupun kita orang anggap cikgu tu macam kawan kita orang, tapi kita orang masih still hormat dia sebagai seorang guru. Ya, betul lah. Masih ada catatan melepasi batas semua tu tak. Betul. Tapi macam best lah, seronok lah cikgu tu ajar. Maknanya bila cikgu tu mesra macam tu, dia menggunakan pendekatan rapat dengan awak macam kawan. Jadi awak mudah nak belajar kan? Betul. Dan pelajaran tu dia rasa macam senang je. Betul. Lagi satu cikgu. Lukisan saya, karya saya sebenarnya saya nak tunjuk pada cikgu tapi line saya mengganggu. Jadi kalau tak nampak muka. Sebab kalau saya buka habis semua hilang. Tak apalah, tak ada rezeki cikgu nak tengok ataupun nanti boleh je tunjuk kat Cikgu Tila. Cikgu Tila hantar dekat Telegram cikgu. Boleh tengok. Tapi saya boleh je nak share screen kalau cikgu nak. Boleh nak share dengan cikgu sebab cikgu tengok tadi lukisan awak ni memang mengikut pada pelukis tokoh-tokoh lah, kepada tokoh-tokoh sebab awak juga melukis dengan berpandukan kepada tokoh-tokoh kan. Tokoh yang dia aliran Cubism tu kan, dalam aliran Cubism itu. Jadi Pablo Picasso ke dan sebagainya ke awak ikut. Jadi nampak lukisan awak tu ciri-ciri ketokohan ikut tu ada. Pablo Picasso. Tu cikgu, apa perasaan awak masa? Sebenarnya karya saya tu bila saya lukis, saya memang down sangat sebab tak cukup masa sampai saya kena masa tu pukul 3-4 pagi. Awak pilih binatang apa? Awak pilih binatang apa? Cikgu bagi saya ikan. Saya lukis. So bila saya lukis waktu mula saya nakal tu, saya macam ni mesti tak jadi ni. Saya cakap macam tu. Tapi saya mendownkan diri saya dulu. Di situ silap. Lepas tu bila saya ingat kata-kata seorang cikgu saya dekat tuition, iaitu trust the process. So saya cuba untuk yakinkan diri saya boleh buat. Alhamdulillah bila saya send lakaran dekat Cikgu Atila, Cikgu Atila komen cakap kena ubah, kena kemaskan apa semua. Saya rasa macam membantu dan saya buat, alhamdulillah. Nampak bentuk ikan tu, nampak jadi karya tu. Cuma dari segi warna mungkin kurang sikit lah. Itu mengalami proses. Itu boleh buat apabila proses-proses tu, latihan-latihan dan sebagainya ya. Saya nak tambah sikit ke? Tambah je. Cikgu Atila ni dia ada satu vibe tau. Vibe yang boleh dia boleh layan semua orang sama rata. Walaupun kita tahu orang tu macam low ke kan, tapi dia still layan orang tu macam orang yang macam orang yang patut jadi layan lah. So dia ada vibe tu lah. Murid lelaki apa pula pandangan? Murid lelaki. Ada ke tidak dalam malu tu? Cikgu tanya malu. Ali. Jangan malukan saya. Semua perempuan ikut Cikgu Azizah je. Wakil lelaki bercakap. Cikgu Atila ni dia tegas dalam melakukan satu benda tu, dia tegas. Tapi dia dia tegas tapi dia buat cara macam senang nak buat. Dia ajar santai. Santai. Dia ajar santai. Dia boleh jadi tegas, dia boleh jadi tak tegas. Tapi dia punya tegas tu kita boleh faham lah. Dia punya flow tu. Siapa di dalam ramai-ramai ni yang duduk di kelas A, kelas pertama? Masa cikgu? Maksudnya ialah kelas murid-murid yang hebat-hebat lah yang lagi orang dapat A ke? Dalam kelas awak ni, dalam kelas ni siapa terbaik sini? Siapa terbaik? Hani, Manisha. Nak tanya dalam kelas ni ada tak orang yang gagal sini? Dalam kelas ni. Ada? Saya. Orang yang tak datang kelas, yang selalu tak ada masuk kelas. Maknanya kalau dia tak ada. Kalau dia ikut kelas, dia akan lulus. Tapi kalau dia tak masuk kelas, dan dia mesti berusaha lah. Dan lebihnya kena membuat latihan tu lebih kerap. Maknanya selalu kan orang cakap practice makes perfect.
Betul. So itu dia istilah yang kita kena pegang untuk kelas seni ni. Ya, practice makes perfect. Itu dah apa saja kerja buat kita. Kalau kita baru buat memang kita tak mahir. Tapi kalau kita selalu buat, dia akan jadi mahir. Macamlah awak naik basikal mula-mula dulu. Kan, naik basikal dia jatuh tak dulu mula-mula? Tapi bila dah hari-hari awak naik basikal tu, dah boleh angkat depan dah basikal ni kan? Depan tak jatuh. Betul tak? Saya tertarik dengan di situ dah menunjuk. Saya tertarik dengan pernyataan Nur Anis tadi yang dipetik. Nur Anis petik dari mana? Daripada cikgu ke atau petik mana? Yang mana? Yang petik Karya mana? seni ni sebenarnya membuka ruang saya tak career pekerjaan. Ruang pekerjaan yang pelbagai. Tak ada skrip kat sini, tak ada skrip. Saya terima dengan 100% bahawa betul. Hari ini setuju. Kalau kita nak cikgu memang setujulah. Memang setuju. Sebab cuba tengok background Cikgu Azimah tu. Nak menghasilkan jalur gemilang tu kan, slide tu kan, bukan semudah tu. Dia kena ada dia kena ada ilmu tentang komposisi, ruang, mereka letak dia, ruang dia kan sebagainya. Bila awak nak macam background yang saya pakai pun tengok, kita nak buat slide untuk sambutan bulan kemerdekaan, kita kena ada seni juga tu. Betul, kena ada. Okay. So Haji rasanya cukup kot untuk ni. Okay. Ampun Nazmi. Amboi tutup muka. Dah lah cikgu tak pernah jumpa dia, apa salahnya tunjuk muka bagi cikgu kenal. Mana tahu jumpa kat KL ni. Saya dekat Kuala Lumpur pun nak kenal. Kat mana tahu awak jadi ni besok? Melukis diraja ke, kita tak tahu. Ni semua ni bakal nak keluar Kegiatan 5 lepas tu nak sambung belajar. Ada yang nak mana tahu jumpa kat Starbucks ke kan. Okey, saya doakan untuk anda semua pelajar-pelajar kelas Cikgu Atila, semoga berjayalah dalam peperiksaan SPM pada tahun ni bagi kelas PSB insya-Allah. Dan mungkin kesan daripada grade yang terbaik, grade cemerlang ni, ada peluang rezeki lain untuk anda melanjutkan pelajaran ataupun apa-apa minat yang anda sukailah. Dan bagi tujuan kami di sini ialah kami sedang menilai Cikgu Atila untuk diangkat sebagai seorang guru cemerlang dengan tawaran naik pangkat. Bukan saja naik pangkat guru cemerlang. Ini permohonan beliau dan kami kena melihat dia mengajar dan kami kena bertanya murid-murid, kami bertanya semua pentadbir. Kami bertanya dengan pengetua sekolah anak, Puan Nurlida. Kami bertanya dengan guru pentadbiran Puan Nur Halma, betul? Kami bertanya dengan PK Koko, Puan Ui. Kami bertanya dengan PK Hem, Puan Zaidatul. Kami bertanya dengan Cikgu PSB, Cikgu Saldi Riza. Betul. Cikgu Siti Julaina, Ketua Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik Vocational. Kami bertanya dengan Cikgu Adalina, kami bertanya Cikgu Azlina, guru softball. Nak tahulah penglibatan peranan cikgu. Dan kami melihat sendiri dokumen-dokumen dalam YouTube, banyak hasil karya cikgu. Ada saya. Dia. Jadi itu sebab kami nak dapat pengakuan lagi daripada murid-murid dia sendiri. Layak ke tak layak Cikgu Adila ni diberi sebagai guru cemerlang. InsyaAllah layak, insyaAllah. Rezeki tak salah alamat. Maknanya awak setujukan sekiranya cikgu awak diberi gelaran guru cemerlang PSB. Setuju. Dah berembang ni. Dan nanti cikgu dapat belanja KFC lah tu. Kalau betul-betul cikgu dapat belanja. Tapi tahun depan lah awak dah masuk. Doakan ni. Kita minta awak doakan cikgu awak semoga dia berjaya menjawat jawatan gelar guru cemerlang tu. Okey. Amin. Maksudnya Haji boleh kita selesai tamat Haji? Boleh. Okey, sebab kita nak panggil Cikgu Atila sekejap ni untuk buat clearance. Okey. So kami cikgu berdua memohon mungkin awak boleh doakanlah cikgu awak ni semoga dia berjaya dan terima kasih banyak-banyak di atas komitmen semua atas feedback yang awak berikan kepada cikgu berdua tentang Cikgu Atila dan kami pun telah mendapat senarionya bagaimanakah Cikgu Atila itu. Jadi untuk awak semua cikgu berdua wish good luck for your SPM. So jaga diri baik-baik, semoga kita semua kekal sihat Ingat COVID itu benar dan ada sebabnya cikgu cakap macam tu, sepupu cikgu meninggal disebabkan COVID Jadi sebab itulah cikgu mohon semua jaga diri baik-baiklah jangan menganggap remeh perkara ini. So sama-samalah kita semoga kekal sihat tu sampai sini dulu. Aziza kata tadi COVID itu benar, saya pun nak pesan juga.
COVID itu Betul, benar. betul ya, betul dia bukan Apa ni satu benar benda juga. yang boleh Setiap kita agama ada Tuhan. Jadi kita orang betul manusia kita mesti percaya bahawa Tuhan itu ada. Tapi dia jaga memang kita. ya, jadi jagalah diri Jadi masing-masing. anak-anak semua jangan lupa nak berjaya kena solat. Betul. Yang kena tu jangan berdoa. tinggal. Jadi orang bukan Islam pun macam manusia pun dia sembahyang juga. Betul Ya, manusia dia kan? Tuhan dia. Dia ada Tuhan Jadi dia kita juga. mesti percaya bahawa Tuhan kalau tu. berlaku apa-apa itu memang benar lah. Dan Okey. So, kita jumpa lagi. Kalau ada rezeki kita bertemu ya, cikgu. Doakan semoga awak berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat ya. So, sedikit lagi. Bye-bye. Terima kasih. Cikgu. Sama. Okey, bolehlah. Makan tengah hari. Tak makan lagi ni. Pergilah makan. Okey. Haji, kita masuk link tadi je. Link Terima kasih, cikgu. Okay, baik. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua.